pelajar tahun pertama Universiti Malaysia Kelantan dan nombor matrik C20A1313. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Faris Iqbal bin Muhammad Akhari Nizam. Nombor matrik saya adalah C20A1020 dan saya berasal daripada Negeri Sembilan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurhizati binti Haji Wilda, berasal daripada Sabah dan nombor kad matrik saya adalah C20A1316. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aisyah binti Zulkifli. Saya pelajar ijazah sarjana muda Teknologi Kreatif dengan kepujian dari Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Saya berumur 20 tahun dan saya berasal daripada Kelantan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatina Bila binti Azman, C18B0659. Saya berasal daripada Kuala Terengganu, Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim bin Nur Syam, bernombor matrik C19A0172 dan berasal dari Kedah. Today we will talk about studying online. As we know, tahun 2020 ni merupakan tahun yang penuh cabaran lah untuk pelajar. Bukan pelajar je, tenaga pengajar pun turut terkena terbiasnya. Kenapa kita kena study online ni? Sebab terjadinya PKP lah. Padahal kita semua pelajar akan terlihat, yalah takkan kita nak kerugian lagi keadaan kan. Bila kita dah tahu yang COVID-19 ni membahayalah untuk semua. So kalau kita nak tahu apa yang terjadi, cabaran study online ni, kesan dia, sebab dia, semua tu, macam adab study online, kalau nak tahu semua tu kita kena dengar pula apa kata abang dan kakak kita tentang pembelajaran atau terbiasaan. Okey, jom. Hai, Assalamualaikum. Saya akan berkongsi tentang beberapa faedah kelas online. Okey, faedah yang pertama ialah kos yang rendah. Belajar secara online ni sebenarnya boleh menjimatkan kos dari segi kos kelanjutan, kos perjalanan, kos tempat tinggal dan kos-kos lain yang terlibat untuk menghadiri kelas yang jauh dari tempat tinggal student. Faedah yang kedua adalah memudahkan proses pengulangan kaji. Okey, sekiranya seseorang pelajar tidak memahami sesuatu topik dalam pembelajaran, pelajar boleh mengulang semula sesuatu tajuk yang tidak dipahami sehingga faham dan hadam tajuk tersebut. Faedah yang ketiga adalah proses pembelajaran yang lebih fleksibel. Pelajar boleh menghabiskan bahan pembelajaran mengikut kesesuaian dan tahap pemahaman seseorang pelajar. Jika dalam tempoh masa 1 jam, seseorang pelajar telah faham tentang isu atau topik yang dipelajari, pelajar boleh beralih ke bahan pembelajaran yang lain. Okey, faedah yang keempat adalah dari segi masa, keberkesanan dan tempat yang fleksibel. Seseorang pelajar boleh memilih waktu belajar, tempat dan suasana yang mereka inginkan untuk pembelajaran mereka. Pada pendapat saya, ianya lebih berkesan kerana pelajar tidak terlalu terikat dengan jadual pembelajaran yang ketat. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang persediaan sebelum kelas bermula. Pertama adalah pemilihan tempat untuk belajar. Elakkan belajar sambil berbaring di atas katil ataupun sofa. Ini kerana ia memberi petanda kepada otak kita sama ada untuk belajar ataupun untuk merehatkan badan. Yang kedua adalah sediakan meja khusus untuk belajar. Meja khusus ni sebaik-baiknya seperti di ruang makan, di ruang tamu ataupun di bilik belajar. Akhir sekali, kita perlu memastikan yang tempat belajar kita tu sentiasa bersih dan kemas kerana ia boleh meningkatkan mood belajar seseorang itu. Seterusnya adalah sediakan bahan-bahan yang perlu. Bahan-bahan yang perlu ni segala alat tulis termasuklah komputer riba, laptop, pembaris, pen, pensel ataupun pemadam dan juga buku nota. Hal ini kerana untuk mengelakkan pembeziran masa dan meningkatkan fokus anda. Di samping itu, para pelajar perlu menjauhkan diri daripada segala gadget-gadget yang berteknologi seperti telefon bimbit, televisyen atau iPad atau segala-galanya kerana ini boleh mengganggu fokus anda. Elakkan juga untuk menyertai kelas online melalui Google Meet ataupun sebarang platform atas talian melalui telefon bimbit kerana skrinnya yang amat kecil. Jadi ia akan menyukarkan kita untuk melihat apa yang akan disampaikan oleh pensyarah-pensyarah kita. Selain itu juga, pengambilan makanan amat penting sebagai persediaan sebelum kelas bermula. Pengambilan makanan berat seperti nasi, mi, amat diperlukan oleh pelajar
air. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan para pelajar daripada rasa mengantuk dan ini merupakan satu latihan mulut. Akhir sekali, para pelajar perlu memastikan kesegaran badan. Semua pelajar perlu mandi dulu sebelum kelas bermula. Apabila badan kita segar dan cergas, ia akan membuatkan badan kita rasa lebih bertenaga untuk belajar. So, hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua mengenai 3 adab semasa pelaksanaan kelas secara atas talian ataupun online. Adab yang pertama mengenai kehadiran. Kita sepatutnya menghadiri setiap kelas yang telah dilaksanakan walaupun hanyalah sekadar atas talian ataupun online. Kita perlu ingat bahawa setiap pensyarah mempunyai komitmen yang lain, tapi tetap juga ingin menjalankan kelas tersebut. Dan kita perlulah memasuki kelas tersebut dengan lebih bersemangat untuk menghargai pengorbanan mereka. Sekiranya tiada sebarang keuzuran, maka kita perlulah masuk ke kelas dengan lebih awal. Dan apabila kita tidak dapat memasuki kelas di atas beberapa faktor ataupun sebab-sebab tertentu, maka pensyarah perlu diberitahu mengenai asbab-asbab berkecuali tersebut. Adab yang kedua pula mengenai penggunaan nama dan juga gambar profil yang sebenar. Perkara ini secara umumnya akan memudahkan sesi pembelajaran tersebut. Kawan-kawan sekelas dan juga pensyarah dapat mengenali kita dengan lebih mudah. Oleh itu, kita perlulah lebih bersyukur dengan menunjukkan nama kita yang sebenar, tidak menggunakan nama popular ataupun nama sembarang. Manakala adab yang ketiga ataupun yang terakhir yang ingin saya kongsikan adalah mengenai penggunaan kamera dan juga mikrofon pada waktu itu. Setelah kita memasuki kelas, seharusnya kita membuka kamera supaya pensyarah lebih bersemangat untuk mengajar. Ya, lebih bersemangat untuk mengajar. Seakan-akan kita sedang berinteraksi dengan mereka seperti ketika waktu kelas secara bersama. Semasa kelas sedang berjalan, kita perlu memastikan mikrofon kita sedang berada dalam keadaan mode senyap ataupun silent. Ataupun dalam bahasa yang mudah, jangan buat bising dalam kelas. Apabila kita ingin mengajukan sebarang persoalan ataupun terdapat sebarang soalan yang diajukan kepada kita, maka di situ barulah boleh untuk kita membuka mikrofon kita untuk memberi respon. Sekian saja dari saya. Stay safe, stay home, stay entertained. Dalam topik ini saya akan membincangkan tentang keburukan pembelajaran atas talian ataupun keburukan pembelajaran dalam online. So, saya mempunyai 4 poin berkaitan dengan keburukan ini. So, poin saya yang pertama adalah berkaitan dengan penggunaan data yang terhad. Penggunaan data yang terhad ini adalah salah satu keburukan semasa pembelajaran atas talian. Hal ini berlaku kerana tidak semua pelajar mampu untuk membeli data berkelajuan tinggi ataupun data berkelajuan pantas, kerana tidak semua ibu bapa mampu memberikan wang kepada anak-anak, kerana hal ini melibatkan sedikit kos untuk membuat pembelian atau pembayaran berkaitan dengan data. So, poin saya yang seterusnya adalah berkaitan dengan komitmen. Ibu bapa kurang memberi komitmen kepada anak-anak yang sedang menjalani proses pembelajaran atas talian. Hal ini kerana ibu bapa akan mengambil kesempatan kepada anak-anak mereka untuk meminta mereka membantu mereka mengerjakan kerja-kerja rumah ataupun membantu menjaga adik ataupun anak-anak mereka. So, hal ini akan menyebabkan pelajar-pelajar kurang memberi tumpuan semasa menghadiri kelas online. So, seterusnya adalah berkaitan dengan pelajar kurang fokus semasa menghadiri kelas online. Hal ini berlaku kerana disebabkan terlalu banyak perisian-perisian aplikasi yang ada di dalam web, di dalam internet, dan salah satu punca mereka hilang fokus adalah teknik pembelajaran alam maya ini kurang berkesan dan agak membosankan bagi saya, dan mereka pelajar-pelajar akan mulai hilang fokus apabila mendapat pemberitahuan daripada aplikasi-aplikasi yang lain. So, poin terakhir saya adalah berkaitan dengan masalah capaian internet. Masalah capaian internet ini adalah salah satu keburukan yang dialami oleh pelajar-pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar. Kerana kawasan-kawasan luar bandar ini masih dalam proses pembinaan capaian internet, kerana hal ini melibatkan kos yang besar. Dan hal ini telah menyebabkan pelajar-pelajar sukar untuk menghadiri kelas dan kehadiran mereka juga akan terganggu disebabkan masalah capaian internet. So, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, so guys, korang dah dengarkan sedikit perkongsian info-info daripada kawan-kawan saya tadi berkenaan dengan belajar online, berkenaan dengan apa itu
pembelajaran secara atas talian. Kenapa kita kena belajar secara atas talian? Kenapa tidak kita belajar seperti biasa, iaitu belajar di sekolah, belajar di pusat-pusat pengajian dan sebagainya. Dan ini semua adalah akibat daripada ujian yang kita lalui sekarang ni, yang kita lalui bersama-sama lah, yang mana kita tahu kita tengah menghadapi pandemik COVID-19. Jadi akibat daripada pandemik COVID-19 ni, jelas kita nampak yang mana banyak sektor dan pihak telah terjejas. Antara sektor-sektor yang terjejas adalah sektor pendidikan, yang mana khusus kepada guru-guru dan para pelajar lah. So, belajar online ni memang susah. Sebab apa? Sebab kita tak berdepan dengan guru secara live, secara berdepan semuka. Kita tak bersama rakan-rakan dalam satu sekolah, dalam satu pusat pengajian atau sebagainya. Jadi itu merupakan cabaran untuk kita tempuhi. Jadi pesanan daripada saya untuk diri saya dan semua pelajar-pelajar kat luar sana, kita sama-sama memahami situasi masing-masing dan cuba berusaha untuk hadapi masalah ini. Sentiasa jaga jarak, sentiasa memakai penutup muka ke mana-mana, sentiasa basuh tangan dan cuci tangan dengan bersih, menggunakan hand sanitizer dan sabun dan sebagainya, dan ikut arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak-pihak berkuasa. Jadi itu sahaja daripada kami semua. Semoga apa yang kami kongsikan bersama ini memberikan kebaikan ataupun manfaat kepada kita semua dan menjadi iktibar untuk kita berusaha dan sama-sama menang dalam peperangan bersama pandemik COVID-19 ni. Jom guys.